Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid kelas 6 5 SKS? Seperti biasa, Ustaz harapkan dan Ustaz doakan agar semua murid-murid kelas 6 5 SKS sentiasa sehat walafiat, sentiasa dirahmati Allah dan sentiasa bersedia untuk meneruskan pelajaran pendidikan agama Islam bersama Ustaz pada hari ini dan pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Dan untuk hari ini Ustaz akan bawakan mengenai sambungan bab akidah. Sambungan bab akidah dalam buku teks, bolehlah tengok di muka surat 108 iaitu pelajaran 10, beriman dengan sam'iyat. Kita akan sambung mengenai perkara sam'iyat pada hari ini yang tak sempat Ustaz habiskan pada minggu-minggu yang lepas. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca surah hafazan, iaitu surah At-Tin. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sadaqallahul azim. Jadi diharap murid-murid sentiasa membaca surah-surah hafazan biar semakin baik bacaan dari hari ke hari. Okey. Jadi kita tengok hari ini beriman dengan sam'iyat. Sebelum kita sambung, kita tengok sepintas lalu arti sam'iyat. Arti sam'iyat, apakah yang dinamakan sam'iyat? Sam'iyat ialah perkara-perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Ia hanya dapat diketahui melalui Al-Quran serta hadis. Jadi sam'iyat ni benda-benda yang didengar sahaja ceritanya. Didengar sahaja. Sam'i, mendengar. Jadi kita hanya mendengar dan dengarnya daripada Al-Quran dan hadis sahaja. Tidak daripada pengalaman seseorang. Kena daripada Al-Quran ataupun hadis. Okey. Kita terus sambung. Kalau beberapa minggu lepas Ustaz bawakan dua baru rasanya, iaitu alam barzakh dan padang mahsyar. Dua tu. Jadi hari ini untuk hari ini Ustaz akan sambung dengan mizan. Mizan. Apakah itu mizan? Jom kita baca sama-sama di muka surat 110. Mizan ialah timbangan amalan yang akan dilalui oleh semua manusia. Sesiapa yang berat timbangan amalannya, maka beruntunglah mereka. Tetapi jika timbangan amalan mereka ringan, mereka tergolong dalam golongan ahli neraka. Timbangan seseorang itu menjadi berat kerana amalan kebaikan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Mizan-mizan inilah menimbang timbangan dosa dan pahala, kebaikan dan kejahatan, ibadat dan maksiat. Jadi akan ditimbang semua yang pernah dilakukan oleh manusia semasa hayat, semasa hidup. Jadi diceritakan bahawa apabila timbang adalah untuk menentukan seseorang itu syurga ataupun neraka. Sekiranya berat timbangan pahala ataupun kebaikan ataupun ibadah,
maka dia akan masuk syurga. Sekiranya timbangan berat dosa, maksiat, kemurkaan Allah, maka dia akan dihumban ke dalam neraka. Itulah timbangan. Maka timbangan Allah ini tidak dapat kita lari. Dia hanya bergantung kepada amalan-amalan kita. Jadi kita hendaklah sentiasa membuat amalan-amalan biar timbangan kebaikan itu lebih. Buat sesuatu yang boleh menyebabkan timbangan kebaikan ataupun pahala lebih berat. Terutama sekali adalah sembahyang. Itulah timbangan yang paling utama. Tanpa sembahyang, yang lain rosak binasa. Jadi hati-hatilah semua murid-murid agar solat jangan tinggal. Letih ataupun ada kerja, ataupun sibuk, ataupun sakit, atau sebagaimana sekalipun, solat jangan tinggal, wajib. Itulah timbangan yang paling power. Boleh? Okey, kita terus kepada yang kedua hari ini. Sirat. Apa itu sirat? Sirat ialah titian yang menerangi, yang merentangi neraka Jahannam yang akan dilalui oleh semua manusia. Hanya orang beriman dan bertakwa sahaja akan berjaya melintasi titian ini dengan selamat untuk menuju ke syurga. Hadis Nabi menggambarkan kepantasan melintas bergantung pada amalan soleh semasa hidup di dunia. Ada yang melintasinya sepantas kilat. Ada juga yang tidak berjaya melintasinya lalu terjatuh ke dalam neraka. Mereka ialah orang-orang yang mengingkari perintah-perintah Allah. Sirat pula adalah satu jambatan, satu titian, satu jalan menuju ke syurga. Tetapi di bawahnya adalah neraka. Jangan cuba gambarkan kita hanya boleh boleh tahu cerita sahaja. Kerana benda ini hanya diceritakan oleh Nabi sahaja. Jadi perjalanan melintasi sirat ini bergantung kepada amalannya, bergantung kepada mizan yang timbang tadi. Dia ada hubung kait. Sekiranya orang itu berat timbangannya, kebaikan ataupun pahala, dia akan melintasi sepantas kilat. Jadinya orang yang berat dosanya ataupun kejahatannya, timbangan kejahatannya, maka dia akan jatuh. Itulah kesinambungan antara mizan dengan sirat. Masa nak lalu itu bergantung kepada timbangan. Sekiranya timbangan kebaikan, selamat menuju ke syurga. Jadi kelajuan bergantung pada amalan-amalan kita. Setara mana amalan kita. Ada yang laju sepantas kilat, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang seperti merangkak kelajuannya, dan ada yang terus jatuh ke dalam api neraka. Dan diceritakan besarnya sirat ini ialah umpama sehelai rambut yang dibelah 7. Itulah besar dan kecil. Tapi tak perlu kita berlatih di dunia ini, kerana semua itu adalah bergantung kepada amalan kita. Semuanya bergantung kepada amalan. Okey. Kita terus dengan yang ketiga hari ini, syurga. Syurga disediakan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Keadaan syurga itu sangat indah, nyaman dan dipenuhi dengan kenikmatan. Terdapat taman-taman syurga yang indah dan mempersonakan dengan pancaran air mata dan sungai-sungai yang mengalir.
Jadinya murid-murid boleh baca teruslah. Jadinya syurga ini adalah tempat pembalasan untuk orang-orang yang mengikut perintah Allah. Jadinya itu ada ngupoh kebaikan orang panggil. Dan syurga ini terlalu indah. Terlalu indah. Digambarkan sungainya mengalir di bawahnya. Sungainya ada sungai susu, sungai madu, sungai buah-buahan, macam-macam. Jadi nak rayaknya suatu yang tidak ada di dunia ini boleh mampu melawan syurga. Jadi adik-kakak, jadi semua murid-murid kejarlah syurga dengan ibadat-ibadat. Walaupun ibadat itu tak mampu bawa kita ke syurga, tapi ibadat itu mampu mencari keredaan Allah. Jadinya boleh masuk syurga ni reda Allah. InsyaAllah. Dan yang terakhir iaitu neraka. Neraka disediakan kepada mereka yang tidak mentaati perintah Allah. Keadaan neraka banyak digambarkan dalam Al-Quran dan hadis seperti keadaannya yang sangat panas dengan api yang marak menyala. Dan bolehlah terus baca. Jadi lawan kepada syurga ialah neraka. Itu adalah untuk manusia yang ataupun makhluk-makhluk yang ingkar dengan perintah Allah akan dibalas dengan neraka. Jadi neraka ni adalah api. Jadinya api yang terlalu panas. Kepanasannya tidak ada di dunia ini. Hebat mana sekalipun saintis manusia di dunia ini membuat api yang panas langsung tidak dapat menandingi kepanasan api neraka. Ada manusia cipta api, letak saja besi cair, letak saja batu cair. Tapi kepanasan neraka lebih hebat daripada itu. Jadi bayangkan manusia yang akan dibakar dalam api neraka Allah. Semoga semua kita akan terselamat daripada syurga, daripada neraka dan masuk ke syurga insya-Allah. Jadi setakat itu saja untuk hari ini insya-Allah. Bertemu lagi ni Ustaz pada esok hari Rabu ada lagi pendidikan agama Islam insya-Allah. Jadi sebelum Ustaz berhenti, pesanan Ustaz untuk murid-murid kelas 6 D5 SKS agar sentiasa menjaga kesihatan, sentiasa menghormati ketua ibu bapa dan jangan lupa menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Setakat ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.